Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Ramadan 22 April bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Bayaran haji muassasah meningkat. Juga pusat hiburan terbakar. Tiga pengunjung sebuah pusat hiburan di Jalan Putra Mergong maut selepas gagal menyelamatkan diri dan terhidu asap tebal dalam satu kebakaran hari ini. Dalam kejadian jam 10.20 pagi itu, 8 mangsa yang lain sempat menyelamatkan diri dari premis bangunan dua tingkat itu. Sebaik tiba di lokasi, pihak bomba dimaklumkan terdapat 11 orang yang berada dalam premis pusat hiburan itu. Namun 8 daripadanya berjaya menyelamatkan diri. Pihaknya gagal mengesan 3 lagi mangsa kerana tidak dimaklumkan oleh pemilik pusat hiburan dan pekerjanya. Sebenarnya selepas kita membedah kebakaran, kita telah pun masuk pada jam 10.30 tadi. Tetapi memang tidak menjumpai sebarang mangsa sebab bangunan tu bilik ni, dan pusat karaoke ni memang banyak bilik-bilik. So memang agak kesukaran. Dan sekarang ni kita telah mendapat bantuan daripada pengurus dan sebagainya yang boleh membuat sketch pada mana bilik dan sebagainya cepat kita dapat mendapati mangsa. Mayat ketiga-tiga mangsa ditemui pada jam 11.30 pagi dalam keadaan tertiarap dan terlentang di atas lantai. Identiti mangsa dikenal pasti sebagai Mark Berry 32, Kim Mekit 32 dan Jeffrey Tan Yan Wei 30 tahun. Syufaat berkata tiada kesan terbakar pada tubuh ketiga-tiga mangsa dan mereka dipercayai mati akibat lemas terhidu asap. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada pihak polis sebelum dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Polis giat memburu baki 96 tahanan etnik Rohingya yang merusuh dan melarikan diri dari depoh imigresen sementara Relau Sungai Bakap Rabu lalu. Ketua Polis Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata, 34 tahanan berjaya ditahan semula di sekitar kawasan hutan dan kampung berdekatan. Menurut beliau, 432 tahanan ditemui membabitkan 218 lelaki, 88 wanita, 65 kanak-kanak lelaki dan 61 kanak-kanak perempuan. Manakala 96 yang diburu terdiri daripada 76 lelaki dewasa, 9 wanita dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 7 kanak-kanak perempuan. Operasi masih dipergiatkan di lokasi tertentu dalam usaha untuk mengesan saki-baki tahanan yang belum ditemui. Kita percaya mereka belum dapat melulus jauh lah. Kita jangka insyaAllah kita akan dapat recover balik. Dan kita juga ada menubuhkan tim cantas untuk buat rondaan dan buat tangkapan sekira ni. Dan kita juga mengharapkan bahawa kerjasama daripada pihak masyarakat. Dalam kejadian Rabu lalu, 528 tahanan di depoh imigresen sementara Relau Sungai Bakap merusuh dan melarikan diri. 6 daripadanya maut dalam kemalangan ketika cuba melintas laluan di kilometer 168 Lebuh Raya Utara Selatan Plus. 281 jeti haram dan lokasi-lokasi aktif yang dijadikan sarang penagihan dadah digempur Polis Diraja Malaysia pada 18 Mac sehingga 20 April di seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin Pichi berkata, dalam tempoh itu 3,724 individu diperiksa menerusi optapis khas Siri 3. Daripada jumlah itu, 3,574 adalah lelaki manakala 150 lagi wanita dengan semua yang ditahan berusia 13 hingga 70 tahun. Kita tidak akan bertolak ansur mana-mana yang terlibat, sama ada daripada agensi penguatkuasa ke, lain-lain jabatan kerajaan ke, individu ke, terlibat tuan-tuan, yang pasti kita akan tangkap. Yang pelajar ni tuan-tuan, saya minta maaf tidak ada yang paling muda 13 tahun tuan-tuan. Ada 7 orang yang kita tangkap. Antara yang ditahan dalam operasi ini adalah 9 penjawat awam yang mana 3 daripada mereka didapati positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Selain 6 lagi memiliki air ketum. Turut diberkas 2 penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan 4 pelajar sekolah kerana memiliki dan positif dadah jenis tetrahydrocannabinol.
Kadar bayaran haji pada tahun ini dinaikkan secara bersasar sebanyak RM10,980 bagi kategori B40 iaitu peningkatan RM1,000. Manakala bagi kategori lain pula sebanyak RM12,980 bersamaan peningkatan sebanyak RM3,000. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, bantuan kewangan haji masih dikekalkan sebanyak 57% bagi kategori B40 manakala 49% bagi kategori lain. Berdasarkan kota haji rasmi tahun ini yang telah diturunkan sekitar kepada 45% atau bagi Malaysia 14,306 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi seperti yang diumumkan baru-baru ini oleh Menteri Agama. Tabung haji dijangka akan membelanjakan melebihi 150 juta untuk bantuan kewangan haji yang akan disalurkan terus kepada jemaah haji bagi menampung sebahagian daripada kos menunaikan ibadah haji musim ini. Tambahnya, pendekatan bersasar diperkenalkan pada tahun ini supaya ia dapat dirasai sepenuhnya oleh golongan paling memerlukan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amrin berkata, kenaikan bayaran haji tersebut disebabkan beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan, terutamanya cukai nilai tambah VAT, inflasi, caj visa haji dan perlindungan insurans yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan penurunan kota haji rasmi sekitar 45% yang diumumkan semalam, TH dijangka membelanjakan 150 juta ringgit bagi menampung sebahagian kos menunaikan haji pada tahun ini. Menurut Datuk Seri Amrin, kos haji pada tahun ini meningkat sebanyak 12% berbanding sebelumnya, iaitu sebanyak RM25,540. Sejak 2009 lalu, bayaran jemaah haji muasasah kekal pada RM9,980 walaupun kos menunaikan ibadat itu meningkat setiap tahun sehingga 103%. Datuk Seri Amrin berkata demikian pada sidang media khas di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata kerajaan Malaysia akan membuat rayuan melalui Kedutaan Arab Saudi dalam masa terdekat agar kota jemaah haji ditambah sekiranya ada negara yang menolak tahun ini. Kita cuba merayu, tapi jaminan tu kita tak boleh, kita cuba minta lah. InsyaAllah kita akan berusaha untuk nak melalui kedutaan kita dan juga tabung haji. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis perasmian program Semarak Kasih Ramadan 1443 Hijrah bersama komuniti disayangi di Cyberjaya semalam. Turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Pada majlis tersebut, Idris turut menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 100 penerima terdiri daripada komuniti hijrah, orang dengan HIV/AIDS, orang kena pengawasan OKP dadah dan penghuni rumah pelindungan. Program anjuran JAKIM itu diadakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, Yayasan Wakaf Malaysia dan Masjid Raja Haji Fisabilillah. Dalam pengumuman secara langsung menerusi Facebook semalam, Datuk Idris berkata, kota haji Malaysia 2022 ialah 14,306 iaitu 45% daripada kota tahunan yang biasa diterima. Kota sebanyak 14,306 jemaah itu ialah penurunan daripada seramai 31,600 jemaah haji Malaysia yang dibenarkan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada 2019. Sementara itu, dalam majlis berasingan pada hari ini, Datuk Idris Ahmad menjelaskan pengurangan kota keseluruhan daripada 2.5 juta kepada 1 juta menjadi faktor berkurangnya jumlah kota rakyat Malaysia. Yang diumumkan lambat ni ialah mungkin mereka mengambil perkiraan dari segi sudut suasana kesihatan, penempatan, yang saya yakin dan percaya mereka lebih arif lah di dalam menentukan polisi ataupun menghadkan kota yang seluruh dunia. Daripada dulunya 25 juta, tahun ini hanyalah dihadkan 1 juta saja. Atas perkiraan itulah yang maka kita dapat 45%. Alhamdulillah, syukur juga lah daripada dah 2 tahun di kalangan ahli jamaah kita yang tak sempat untuk pergi menunaikan haji.
Kota rasmi haji untuk Malaysia pada tahun ini ditetapkan 14,306 jemaah dari kota sebelumnya iaitu 31,600 jemaah. Datuk Idris Ahmad berkata demikian pada sidang media selepas sesi town hall dan majlis pelancaran buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Datuk Idris Ahmad menasihati jemaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini agar tidak bersedih. Ini kerana katanya kewajipan menunaikan rukun Islam yang kelima itu perlu dilihat berdasarkan istitaah atau syarat wajib haji. Syarat ataupun di sana kita mengaji bab fiqh. Syarat untuk nak menunaikan haji ini, kewajipan haji kita istitaah, kemampuan. Walaupun kita ada duit, walaupun sihat badan, kadang-kadang kalau perjalanan kita nak ke Mekah tak selamat, sama ada jalan darat ataupun jalan laut tak selamat, maka kita tak berdosa. Yang berdosanya, salahnya kita ada kemampuan, kita ada kesihatan dan kita boleh pergi, tiba-tiba kita tak nak pergi, tak boleh. Yang keduanya, walaupun kita tak buat, kita tak boleh nak pergi Mekah, nak buat macam mana? Oleh kerana ada peraturan-peraturan, insya-Allah di sana tetap juga Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita. Kebenaran lawat pesakit di hospital, orang ramai lega. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pendekatan maqasid syariah perlu dijadikan panduan dalam membangunkan dasar baharu selain membantu menambah baik sistem pengurusan sedia ada serta amalan tadbir urus dalam institusi. Dengan mengambil kira Islam sebagai agama persekutuan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap setiap kementerian dan agensi dapat menzahirkan prinsip pemeliharaan maslahah dalam setiap dasar yang digubal. Berikutan itu, menurut beliau, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM wajar dijadikan pusat rujukan oleh semua kementerian dan agensi untuk melaksanakan tadbir urus berasaskan maqasid syariah. Namun begitu, apa yang diharapkan ialah pendekatan maqasid syariah diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan dijadikan panduan atau kerangka dalam membangun dasar-dasar baru sambil memperkasa yang sedia ada. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, sekiranya dasar-dasar tersebut dilaksanakan dengan sebaiknya dan kefahaman yang jelas diberikan kepada penjawat awam pada semua peringkat, beliau optimis kesejahteraan yang diimpikan mampu dijiwai oleh seluruh keluarga Malaysia. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pelaksanaannya di peringkat negeri oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Main dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Jain. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap merasmikan sesi town hall dan majlis pelancaran buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Buku yang dihasilkan JAKIM serta Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM itu menekankan aspek tadbir urus yang holistik dan mampan berasaskan syariat Islam dalam memelihara hubungan keluarga Malaysia. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan timbalannya Datuk Ahmad Marzuk Syari. Susulan keputusan kerajaan membenarkan pesakit-pesakit di ward ditemani oleh penjaga dan menerima pelawat bermula 1 Mei ini, rata-rata orang ramai yang ditemui kru berita Al-Hijrah di Ibu Negara siang tadi lega dengan pengumuman itu setelah lebih 2 tahun lawatan tidak dibenarkan dalam usaha membendung penularan jangkitan COVID-19. Izwa Aida M. Said, 32 tahun berpandangan meskipun Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menetapkan penjaga dan menerima pelawat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, namun keputusan itu dilihat wajar, lebih-lebih lagi apabila membabitkan sokongan psikososial terutama daripada ahli keluarga pesakit dalam membantu proses penyembuhan pesakit. Bila saya dengar yang pasal kerajaan dah benarkan untuk peneman ataupun pelawat tu, saya rasa macam ini orang kata satu berita yang sangat bagus. Lepas tu sebab sebagai pesakit COVID, semangat daripada orang keliling memang penting sangat untuk kita nak upkan kita punya moral. Lepas tu kita nak berjuang sama-sama, nak berjuang untuk lawan COVID tu.
Marlia Muhammad Nur, 34 tahun pula berkata, pengumuman yang dibuat semalam adalah keputusan yang menggembirakan buat pesakit dan keluarga, lebih-lebih lagi apabila menjelangnya Aidilfitri nanti. Memang kalau ikutkannya sebelum ni kita tak dibenarkan melawat pesakit-pesakit COVID ni. Selama 2 tahun ni mereka duduk keseorangan. Tapi pada tahun ni bila dah dibenarkan ni, memang orang kata satu keputusan yang paling baiklah untuk pesakit-pesakit COVID dan pelawat-pelawat dan yang mengiring jugalah. Sebabnya disempena pada Aidilfitri ni, jadi mereka boleh melawat dan meneman pesakit-pesakit COVID ni. Menurut Nur Hidayah Hashim, 33 tahun pula, prosedur operasi standard SOP serta kriteria umum dan kriteria khusus mengikut kategori pesakit yang dilawati membabitkan pesakit bukan COVID-19 dan mempunyai COVID-19 yang telah ditetapkan KKM adalah sudah cukup baik. Namun Nur Hidayah berpandangan jika ia ditambah baik dari aspek kuarantin kendiri, ia berkemungkinan dapat memastikan tidak berlaku penularan jangkitan COVID-19 yang lebih serius pada masa akan datang. Hospital contohnya, sekiranya beliau telah selesai menjadi pelawat kepada pesakit COVID, dan dia perlu tetap, mungkinlah hospital boleh tetapkan beberapa hari untuk kuarantin atau ada tempoh-tempoh dia agar dapat mengelakkan penularan wabak COVID lah sekiranya dia tidak tahu yang dia telah dijangkiti. Semalam KKM memaklumkan pelaksanaan polisi penjaga dan pelawat di hospital KKM tersebut berkuat kuasa pada 23 April 2022. Bagaimanapun, tata cara pelaksanaan arahan tersebut adalah tertakluk kepada kapasiti dan kemampuan hospital dan wad masing-masing. Sementara itu, pakar Kesihatan Pekerjaan dan Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashirun berpandangan kebenaran yang diberikan itu dapat membantu dan meringankan beban petugas kesihatan. Ia sekaligus memberi impak bantuan psikososial kepada pesakit di hospital. Dapat mengurangkan beban kerja mereka. So di mana pelawat dapat membantu dari segi membawa pesakit, sebagai contoh membawa pesakit ke dalam tandas, membetulkan kedudukan pesakit dalam hospital dan juga setidak-tidaknya dapat juga memberi ataupun menyuap makanan kepada mereka di dalam hospital. So banyak tugas-tugas jururawat dan juga petugas-petugas kesihatan dalam hospital itu dapat dikurangkan bebannya dengan kehadiran pelawat. Selain itu, jelasnya inisiatif tersebut juga dapat mengurangkan tekanan terhadap pesakit. Ramai yang risau pada komplikasi jangkitan COVID-19 di mana mereka ataupun pesakit-pesakit ini memerlukan seseorang ataupun sesiapa sahaja kehadiran bersama dalam hospital tersebut untuk meluahkan perasaan ataupun menceritakan keadaan mereka dan sebagainya. Dalam berita, beliau tidak menafikan bahawa keputusan tersebut akan memberi risiko yang tinggi terhadap penularan jangkitan COVID-19. Justru orang ramai dinasihatkan untuk cakna dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP, kriteria umum bagi pelawat atau penjaga pesakit COVID-19 dan kriteria khusus bagi pelawat atau penjaga pesakit bukan COVID-19. Selain itu, Dr. Hanafiah turut mengingatkan orang ramai agar kerap melakukan ujian RTK kendiri apabila keluar dari wad sebelum melakukan aktiviti harian di luar bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada individu lain. Semalam, KKM ada menekankan bahawa risiko penularan COVID-19 adalah tinggi seperti berlakunya wabak COVID-19 di hospital dan pihak hospital boleh melakukan beberapa pengubahsuaian kepada dasar yang sedia ada bagi memastikan kesihatan dan keselamatan semua pihak. 10 bilion ringgit bakal diperuntukkan permodalan Nasional Berhad PNB bagi pelaburan dalam aset hijau menerusi rangka kerja kelestarian baharunya menjelang tahun 2030. Presiden dan Ketua Eksekutif kumpulannya Ahmad Zulkarnain On berkata, melalui aspek persekitaran, sosial dan tadbir urus atau ESG, pihaknya bertanggungjawab memastikan peralihan yang teratur dan seimbang dalam memacu ekonomi yang mapan. PNB decided to formulate and formalize our own sustainability approach to underscore our commitment towards a decarbonizing world. Our vision and mission, which is underpinned by our evergreen mandate, which is over 4 decades now, is unchanged. And within this framework, we aspire to enable a transition towards a green economy, to promote equity and inclusion, and as well to advocate for sound governance practices.
Tambahnya, di bawah Teras Persekitaran, PNB komited ke arah menjadi syarikat karbon sifar bersih menjelang 2025 dan mencapai portfolio karbon sifar bersih menjelang 2050. Manakala bagi Teras Sosial pula, PNB komited untuk menangani isu kesaksamaan dan keterangkuman, antaranya berpendirian tegas terhadap isu hak pekerja dan memastikan kaki tangannya memperoleh gaji melebihi upah sari hidup menjelang 2023. Sementara itu, bagi Teras Tadbir Urus, syarikat pengurusan dana terbesar negara itu akan terus menyokong amalan tadbir urus yang kukuh dengan meneliti model pengawasan yang bukan sahaja menjamin keuntungan, bahkan kepentingan orang ramai dan planet. Ahmad Zulkarnain berkata demikian pada sidang media rangka kerja kelestarian PNB yang berlangsung secara maya. Dalam pada itu, pengerusi kumpulan PNB Tun Arifin Zakaria berkata, PNB akan memainkan peranan aktif untuk memajukan pemahaman mendalam mengenai ESG dan amalan terbaiknya untuk kekal mampan. Dalam pada itu, sepanjang 43 tahun lalu, PNB telah melaksanakan mandatnya dengan menjana pulangan mampan kepada para pemegang unit dan mengurus lebih 300 bilion ringgit aset untuk mereka. Nikmatilah pengalaman berbuka puasa dalam suasana kehijauan alam semula jadi di Lurah Bilud. Iftar bersama Dinos di Bilud Agrofarm and Retreat menyajikan pelbagai menu unik dan istimewa berasaskan daging rusa seperti rendang rusa, rusa masak lemak, rusa masak halia dan bihun sup rusa. Di samping itu, sambil menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung terutamanya kanak-kanak berpeluang mendekati haiwan-haiwan peliharaan yang terdapat di sana seperti rusa, kambing, arnab, ayam hutan dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor tertera atau layari www.dibilud.com.my. Berehat seketika, selepas ini Israel terus menggila. Masih bersama berita Al-Hijrah, kerosakan bumi yang berlaku akibat kerakusan dan tangan manusia itu sendiri telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar dalam pelbagai bentuk. Jadi sudah tiba masanya manusia berhenti merompak keuntungan alam sekitar, sebaliknya mula melabur demi kesejahteraan generasi akan datang. Selari dengan tema Invest in Our Planet sempena Hari Bumi Sedunia tahun ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa komited untuk bersama-sama memelihara kelestarian planet bumi yang kini semakin tenat. Ketua Setiausaha Kasa Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang menyeru agar semua pihak dapat mengamalkan 4 inisiatif utama dalam mempertahankan kesihatan bumi. Dalam bahasa Melayu, pelestarian alam ini boleh kita lakukan melalui sekurang-kurangnya 4 perkara. Satu, komitmen kita. Yang kedua ialah keuangan. Maknanya kita sanggup membayar perkhidmatan alam sekitar supaya alam sekitar kita tak tercemar. Yang ketiganya ialah kepakaran kita. Dan yang keempat yang juga penting ialah bagaimana kita berada dalam dunia ini dalam keadaan tak mencemarkan alam sekitar. Maknanya kita coexist, hidup bersama dengan alam. Antara aktiviti yang membolehkan orang ramai dalam menyumbang kepada misi menyelamatkan bumi adalah seperti menjimatkan penggunaan air, menanam pokok, kitar semula surat khabar lama, mengurangkan penggunaan pendingin hawa serta memperbanyakkan penggunaan barangan guna semula. Sehubungan itu, beliau berharap agar pelaburan kecil berkenaan dapat menjadi kesinambungan kepada usaha sedia ada untuk bersama-sama melestarikan bumi kerana alam sekitar tanggungjawab bersama. Kepada seluruh warga dan penduduk Malaysia, selamat menyambut Hari Bumi 2022. Marilah kita melestarikan bumi di mana generasi akan datang terus kekal sehingga berzaman. Israel terus menggila. Terbaru awal pagi tadi, tentera Zionis sekali lagi menceroboh perkarangan Baitul Maqdis selepas cuba membenarkan kemasukan pendatang Yahudi ke tapak suci itu, namun dihalang rakyat Palestin.
Beratus-ratus pendatang Yahudi dilapor memenuhi perkarangan Masjid Al-Aqsa seawal jam 4 pagi waktu tempatan selepas rakyat Palestin selesai solat subuh. Bagi menyekat kemasukan pendatang itu, rakyat Palestin membaling batu dan mercun namun dibalas Zionis dengan tembakan peluru getah, gas pemanah mata dan bom tangan. Dalam pertempuran ini, kira-kira 40 orang cedera dan menjadikan jumlah meningkat kepada lebih 200 orang. Sejak pertelagahan kedua-dua pihak bermula 2 minggu lalu, ini merupakan serangan Jumaat ketiga dalam bulan Ramadan. Kunjungan kumpulan Yahudi itu digantung mulai hari ini untuk 10 hari terakhir Ramadan. Dalam pada itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas menggesa Joe Biden dan pentadbirannya campur tangan dalam menghentikan tindakan Israel terutama di Baitul Maqdis Timur. Abbas membuat permintaan itu ketika mengadakan pertemuan dengan pemangku penolong Setiausaha Negara Amerika bagi hal ehwal Timur Tengah, Yael Lambert di Bandar Ramallah, tebing barat semalam. Beribadahlah dengan ibadah yang terbaik pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya di dalam 10 malam terakhir ini tersembunyi satu hari yang paling berharga daripada 1000 bulan. Bersolat dan bersedekahlah dengan pelaksanaan yang terbaik. Bersama-sama Aman Palestin merancang Ramadan anda dalam menyertai kempen Ramadan bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019. Bangkit berjuang bersama. Hari Raya Gift Box Serikan Pagi Raya. Ibu, hari nak nasi ayam boleh? Berapa sebungkus, bang? Sebungkus RM4 je, bang. Oh, okey. Terima kasih. Sama, saya beli. Apa sayang? Kak, kepek, Kak. Papa, kalau Papa kasih duit ni, kosonglah dompet Papa. Kita bukan kaya pun nak kasih dia duit. Sayang, kaya bukan maksudnya dengan banyak apa yang kita ada. Tapi banyak mana yang kita bagi. Bila kita memberi banyak, kita akan jadi lagi bahagia. Terima kasih. Kakak, tak apa. Tak apa, buat belanja berbuka. Terima kasih, Cik. Bulan puasa bulan yang sangat istimewa. Dalam bulan ini Tuhan tetapkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, ibu ayah para penonton, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkatan dan Allah kurniakan keampunan. Kenapa Tuhan sembunyikan malam Lailatul Qadar ini? Kerana keagungannya dan kemuliaannya. جلوبال هجرة عربية لهذا الأسبوع ستلقي النظر على استفزاز إسرائيل على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وأيضا هجمات الإسلاموفوبيا في الهند. لا تنسى مشاهدة جلوبال هجرة عربية في كل يوم الجمعة في الساعة 9:45 مساء على قناة الهجرة وصفحة فيسبوك TVI هجرة. Sempena musim perayaan Aidilfitri kali ini, syarikat Yusa Food Products Sdn Bhd menawarkan tawaran menarik menerusi pakej Hari Raya Gift Box. Pengarah urusannya Norli Yusof berkata, pakej itu menampilkan 3 jenis kuih raya popular mereka dengan harga yang berpatutan dan sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah kepada keluarga tersayang. Untuk setiap hari raya sebenarnya kami mengadakan pakej hari raya gift box. Dalam gift box kami pada tahun ni kami ada tiga pilihan jenis kuih di mana ianya adalah yang best selling produk Yusa Food Products dan ianya sangat-sangat menarik perhatian beberapa syarikat korporat dan juga individu yang mencari cendera hati untuk diberi kepada saudara dan kenalan.
Selain Hari Raya Gift Box, Cookies by Yusa juga menawarkan lebih 20 jenis kuih raya. Antaranya tak nenas, Nutella Donut Cookies, Japanese Cotton serta keripik dan snack di reruai mereka yang bertempat di The Curve. Mereka juga mempunyai reruai di Melati Mall, Great Eastern Mall, Sunway Putra Mall dan SACC Mall yang bermula 1 April lepas sehingga 1 Mei depan. Yusa Food Product Sendirian Berhad telah memulakan perniagaan mereka sejak tahun 2001 dan turut menerima program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP di bawah SME Corporation Malaysia. Orang ramai yang berminat untuk mendapatkan kuih raya daripada Cookies by Yusa boleh layari laman web www.yusafood.com atau menerusi sosial media seperti tertera. Perusahaan kecil dan sederhana PKS amat penting kepada pembangunan negara kerana ia menyediakan lebih 8 juta peluang pekerjaan kepada keluarga Malaysia. Sektor ini amat penting dan kerajaan memberikan perhatian yang serius bagi memastikan ia dapat terus berkembang bukan sahaja di Malaysia malah ke pasaran serantau. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Nazira Syarigan. Assalamualaikum dan selamat bertarawih.